Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, apa khabar semua murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid, pelajar-pelajar yang dapat mengikuti kelas mata pelajaran seni khot tahun 2 khususnya pada pagi ini. Juga Ustaz ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang membantu di rumah, guru-guru khot yang mungkin sama-sama menonton pada kelas kita pada pagi ini dan berkongsikan link mata pelajaran kepada anak murid masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu kita akan lihat di sini pelajaran 6 ya. Pelajaran 6 menulis perkataan bersambung ya. Menulis perkataan bersambung di awal, di tengah dan di akhir mengikut kaedah khot gaya nasab pada huruf bersegi ya. Kita masih lagi di dalam pelajaran 6 di mana kita masih lagi belajar menulis perkataan bersambung pada huruf yang bersegi. Okey, kita tengok di sini huruf dal kita dah belajar, huruf mim kita dah belajar. Ya, mim yang berada di awal, mim yang berada di tengah dan mim yang berada di akhir pun kita dah belajar ya. Bagi murid-murid yang mungkin baru mengikuti video pembelajaran di channel Ustaz, jadi murid-murid yang baru boleh tengok ya, mungkin daripada sekolah lain yang sama-sama menonton video pembelajaran ini. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih dan ahlan wa sahlan kepada semua murid-murid ya. Alhamdulillah. Dan murid-murid semua boleh tengok ya video-video ataupun pembelajaran kita yang sebelum ini ya, di dalam channel Ustaz ya, di dalam tajuk kelas mata pelajaran khot tahun 2 insya-Allah. Okey. Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini kita akan sambung iaitu 6.3. Okey, pelajaran kita 6.3 iaitu kaedah pembentukan huruf H gaya nasah ya. Kat sini dia ada huruf H yang berada di awal. Kemudian dia ada huruf H yang berada di tengah. Okey, ini berada di tengah dan juga huruf H yang berada di akhir. Dan insya-Allah pada hari ini Ustaz akan tunjukkan ketiga-tiga cara menulis huruf H yang berada di awal, di tengah dan juga berada di akhir di muka surat 51 hingga 53 ya, 51 hingga 53 buku teks tahun 2 insya-Allah. Baik murid-murid semua, kita lihat pada muka surat 51, kaedah pembentukan huruf H gaya nasah ya. Kaedah pembentukan huruf H gaya nasah, di mana di akhir pembelajaran ini Ustaz harapkan kamu dapat menulis
Ya, objektif kita pada pembelajaran pada kali ini, Ustaz harapkan kamu dapat menulis huruf H di awal, di tengah dan di akhir mengikut kaedah gaya khot nasah dengan betul ya, insya-Allah. Okey. Kita lihat dulu huruf H di awal ya. Ini huruf H yang berada di awal. Kalau kamu tengok bentuk dia sama seperti huruf H tunggal ya, huruf H tunggal. Okey, kita tengok di sini bentuk kepala huruf H dengan ketebalan mata pena. Okey, bentuk kepala huruf H dengan ketebalan mata pena, tulis garisan menurun ke kanan dengan menipis di bahagian hujung. Ni. Sekejap lagi Ustaz akan tunjukkan ya, Ustaz akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita menulis huruf H yang berada di awal. Okey, sekali lagi Ustaz tunjukkan. Kemudian huruf H yang berada di tengah. Okey, ini adalah bentuk dia. Ke surat 52, huruf H yang berada di tengah ya. Ini bentuk huruf H yang berada di tengah. Okey, kemudian ini adalah huruf H yang berada di akhir. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini yang muka surat 52 ya, contoh yang berada di sini dia lengkap. Ini adalah huruf H yang berada di awal, huruf H yang berada di tengah, dan ini adalah huruf H yang berada di akhir. Okay, bagaimana cara penulisannya? Okey, Ustaz harapkan semua dah bersedia dengan peralatan khot masing-masing, pensil khot, buku tulis, kertas ataupun buku latihan untuk kita belajar menulis huruf H yang berada di awal, di tengah dan di akhir. Okey, murid-murid semua, perkara pertama yang perlu kita buat iaitu garisan ya. Pastikan kita buat garisan dengan lurus dan kita buat garisan dengan baik ya. Pastikan kita buat garisan dengan menggunakan pembaris. Baik, di sini garisan merah. Okey, ini adalah garisan utama. Okey, baik, kita akan lihat dulu yang pertama. Kita tengok kat sini. Bentuk kepala huruf H dengan ketebalan mata pena. Dia suruh bentuk kepala huruf H dengan ketebalan mata pena, tulis garisan menurun ke kanan dengan menipis di bahagian hujung. Bermaksud apa? Dia kata, tengok ya dekat sini, daripada atas ni dia suruh turun, kemudian yang hujung ni ya, yang kat sini dia akan menipis. Okey, kita cuba, kita tengok macam mana. Baik. Okey, Ustaz gunakan pen warna biru. Okey. Okey, Ustaz akan mulakan di sini, di garisan atas sini, kemudian dia kata tadi turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah dan makin lama makin menipis. Jadi cara dia ya, ini yang pertama lah ya. Cara yang pertama, kita kena gerakkan mata pen kita daripada atas ke bawah, menghala ke kanan ya. Baik, kemudian yang itu dah selesai. Okey. Kemudian dia suruh apa? Dari ujung garisan pertama tulis satu garisan selari sedikit mendongak ke kiri. Kemudian lengkungkan ke atas hingga bertemu garisan pertama ni. Daripada bawah ni ya, daripada bawah ni dia suruh naik dan kita pusingkan dia ya. Kemudian sambung garisan kedua bagi membentuk bulatan. Tulis menurun ke kiri hingga ke atas garisan dan naik tadi, lepas tu dia suruh pusing macam kita buat huruf fa yang berada di tengah. Macam tu. Okey, baik. Kita tengok macam mana kita buat. Okey. Ustaz menggunakan pen warna hijau pula, supaya nampak beza dia berada di bawah dia ya. Okey, baik. Di sini kita ambil daripada hujung ya, kita tolak naik atas. Tolak pelan-pelan. Nampak kat situ? Okey, kemudian kita kena pusing dia kata dia suruh pusingkan kat dalam ni. Pusing. Kemudian kita sambung dengan kita tarik ya ke bahagian yang ketiga tu. Dia suruh tarik apa tu? Sambung garisan kedua bagi membentuk bulatan. Sambung garisan kedua bagi membentuk bulatan. Ni Ustaz sambung kat sini. Nampak? Kita nak bentuk bulatan dan kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah.
Nampak? Okey, kita dah tarik ke bawah dan kemudian Ustaz nak teruskan sambung dengan perkataan yang pertama. Okey, perkataan pertama Ustaz akan sambung dengan perkataan yang pertama yang dia bagi contoh di situ. Kita naik pelan-pelan. Naik pelan-pelan. Okey. Baik, kemudian kita akan membentuk huruf lam ya, huruf lam. Okay, kalau kamu tengok di sini muka surat 51. Ini yang Ustaz buat ya. Ha, lam, kaf. Okay, kita tengok. Okey, guna warna hijau supaya kamu nampak perbezaan antara huruf. Okey, lam. Okey, Ustaz turun. Kemudian kita naik. Kita naik. Ikut. Nampak ya. Ikut garisan yang sebelah kanan ni ya. Ni lam. Okey, kemudian kita akan membentuk huruf kaf. Okey, Ustaz akan bentuk huruf kaf. Ustaz tarik daripada sini atas pelan-pelan, tarik. Okey, berhenti. Okey, berhenti di situ. Ya, berhenti di sini bahagian sini. Okey, kemudian kita tarik ke bawah. Tarik membentuk huruf kaf, pusingkan dia. Okey. Kemudian kita jangan lupa kita buat huruf kaf kecil. Huruf kaf kecil kita buat di bahagian sini. Ini nama dia kaf kecil, bukan huruf hamzah ya. Kaf kecil. Okay, baik. Saya rasa ini untuk contoh yang pertama. Saya harap kamu dapat tengok ya bentuk dia. Bagaimana untuk kita menulis huruf ha yang berada di awal ya. Baik. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Ustaz cuba buat huruf ha yang berada di awal ya. Buda ya. Ha, dal, ya. Ya, tengok kat sini contoh dia. Ha, dal, ya. Kita cuba buat yang ni. InsyaAllah. Okey. Sama juga kaedahnya. Kita akan mula dengan huruf ha tadi tu. Okay. Kaedah pertama dia suruh kita tarik daripada atas. Tarik ke bawah. Ya, melengkung. Dan makin lama makin meruncing lah. Ataupun dia makin tajam kat sini. Dia kena ni. Cara dia. Kamu letak pensil kamu. Okay, kamu letak pensil kamu tarik ke bawah dan kamu pusingkan sikit. Pusingkan sikit supaya dia dapat bentuk tajam. Kalau kamu tak pusing, contohnya di sini Ustaz tak pusing. Ustaz tarik ke bawah dengan mata pensil biasa tu. Ustaz tak pusing. Nampak tak? Dia akan nampak tebal ya. Dia kata yang hujung ni dia nak nipis. Ya, dia nak makin nampak macam meruncing lah ataupun makin nipis ya. Baik. Jadi kita kena pusingkan waktu kamu tarik ni. Ya, waktu tengok sekali lagi Ustaz buat, waktu kamu tarik ke bawah, dia kena pusingkan. Pensil kamu tu kena pusingkan. Sambil kamu tarik ke bawah, sambil pusingkan sikit. Kat situ. Ya, baik. Kemudian kita tengok bentuk bawah dia tu, bentuk yang kedua. Okey, dari hujung garis pertama tulis satu garis selari sedikit mendongak. Sedikit mendongak tu maksudnya dia suruh kamu tulis ni naikkan ke atas. Ni maksud mendongak tu kita naikkan ke atas. Okey. Tolak ke atas. Tu kita pusing. Pusing. Nampak ya? Pusing, kemudian kita akan sambung untuk menyambung kepada huruf dal ya. Kita akan sambung kepada huruf dal. Kita sambung. Okey, turun dan kemudian kita akan naik ya. Ingat kalau huruf dal ni dia akan serong sedikit ke kiri ya. Dia akan serong sedikit ke kiri dan kemudian kita akan buat huruf dal. Macam tu ya. Huruf dal ni dia kena tinggi sedikit daripada garisan utama ya. Dia tidak boleh ditulis betul-betul dekat atas garisan, dia kena macam terjongkit sikit kat sini. So kat sini dia ada ruang ya. Kalau kita tengok huruf ha ni pun Ustaz tak buat dia betul-betul atas garisan, dia ada ruang ataupun dia ada naik sedikit daripada garisan yang utama tu. Okey, kemudian kita sambung, kita habiskan dengan huruf ya ya. Baik, huruf ya. Okey, huruf ya Ustaz ambil daripada sini, tolak. Okey, kemudian turun. Okey, pelan-pelan.
Okey. Kemudian kita buat dia punya yang bahagian tengah huruf ya. Okey, berhenti di situ. Kemudian kita buat dia punya mangkuk dia, bulatan dia. Ni pusing. Pusing nipis, Baik. Ini perkataan yang kedua, ya. Di mana ini adalah cara untuk kita menulis huruf H yang berada di awal, ya. Biasa kesilapan kamu dalam menulis huruf H ni, yang ini, yang ini, kemudian dia punya ni bawah dia ni kamu buat macam ni, dia rata. Bila dia rata, bila kita tolak ke kiri, dia rata di atas garisan. Yang ni dia silap lah, dekat situ dia salah. Yang perlu kamu buat, bila kita tolak ke bawah, kemudian kita naikkan dia. Ni kena mendongak, naik ke atas. Okey, naik ke atas, kemudian berhenti dekat sini. Kemudian kita pusingkan, pusingkan macam kita buat huruf Fa yang berada di tengah. Tolak ke bawah. Bila kita tarik tu, nampak dia memang akan ada ruang sikit kat situ. Ya, dia akan ada ruang kat situ, dan kamu tarik pelan-pelan lah, ya, tarik pelan-pelan ke bawah, dan kemudian baru kita sambung dengan huruf ataupun perkataan lain. Okey, baik. Seterusnya Ustaz akan sambung untuk menulis huruf H yang berada di tengah, ya. Yang ni, insya-Allah. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat huruf H yang berada di tengah, ya. Kita akan membentuk huruf H yang berada di tengah. Okey, kita tengok. Yang pertama, Ustaz akan buat dulu garisan. Okey, kita menggaris dulu gunakan pembaris. Okey, Ustaz buat garisan guna pembaris. Kita tarik. Baik, pastikan garisan kita lurus, dan kita buat garisan dengan kemas. Okey, ya. Baik, di sini kalau kamu lihat di sini, kita ada 3 perkataan, ya, ada 3 perkataan di sini. Jadi Ustaz akan tunjukkan contoh perkataan yang pertama lah, ya. Huruf H yang bersambung di tengah. Untuk perkataan yang pertama, Fa bersambung dengan huruf H yang berada di tengah, dan huruf Mim yang berada di akhir. Okey, baik. Kita akan mulakan huruf Fa, ya, huruf Fa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Ustaz pusing bentuk huruf Fa. Okay, baik. Kemudian kita akan turun untuk kita sambungkan dengan huruf H yang berada di tengah. Tu, ya. Kat sini kita nak sambung lah huruf H yang berada di tengah, ya. Kalau kat sini kita kena berhenti, ya, sebab kita nak sambung dengan huruf H yang berada di tengah. Ini mesti kena berhenti, ya, kena berhenti, lepas tu baru kita sambung. Jangan kita terus tulis, ya, kita kena berhenti. Okay, baik. Kemudian kita tengok dalam buku tu, dia kata gerakkan mata pena ke kanan menurun dan menirus, ya. Kita akan tarik daripada sini, tengok. Tak tarik dan menirus. Okey, baik. Kemudian dia kata yang kedua, tulis garisan separa bulat menipis ke atas. Ni kita akan pusingkan kat sini. Ya, nampak? Ustaz pusingkan kat sini. Ni Ustaz buat titik-titik dulu supaya kamu nampak. Nampak kat situ. Dan kita buat bulatan, kan? Ni kalau kita buat bulatan. Ni bulat. Nampak? Ni bulat. Tapi dia kata dia nak separuh bulatan. Ya, separuh bulatan yang ni. Jadi kita pusing. Letak pensel kita kat sini, kita letak pen kita kat sini, kita naik. Ni nipis lah, ya, kena nipis. Nipis pelan-pelan, pelan-pelan nipis, dan kita buat separuh bulatan di sini. Macam tu. Berhentilah, ya, kena berhenti dekat sini sebab dia kata separuh bulatan. Kalau dia suruh buat bulatan penuh, maka kita kena pusing lah, sambung kat sini. Tapi dia kata separuh bulatan. Bila separuh bulatan, kita berhenti di sini. Ya, berhenti di sini, dan kemudian kita akan sambung untuk menyambung perkataan yang lain.
Ustaz gunakan warna hijau pula. Kamu tengok. Okey, kita akan pusingkan. Ni tarik. Dan kita sambungkan dengan huruf yang mendata. Huruf mendata tu huruf apa? Huruf mim. Kita tarik. Dan kita sambung dengan huruf mim. Tarik. Kita buat panjang sikit. Okey, mendongak sikit ke atas. Okey. Baik. So, kemudian kita akan buat huruf mim. Tarik ya. Huruf mim kita dah belajar kan, huruf mim yang berada di akhir. Tarik kat sini ke bawah. Kemudian yang hujung ni kita kena lukis. Kena lukis sebab kita nak dapatkan bentuk yang nipis tu ya. Yang atas ni dia tak tebal. Kemudian kita buat ekornya. Tarik ke bawah. Okey ya, itu huruf H yang berada di tengah ya. Macam itulah kaedah dia. Okey, jadi kamu kena berlatihlah ya untuk memahirkan dan dapat buat dengan baik. Okey, kemudian kita tengok perkataan yang kedua. Tak tunjukkanlah ya perkataan yang kedua, lam ha ba. Ya, lam ha dengan ba. Okey, kita tengok perkataan yang kedua, dia daripada huruf yang menegak ya. Dia datang daripada huruf yang menegak. Okey, insya-Allah kita cuba buat. Jadi di sini ustaz cuba buat huruf lam. Okey, konsep huruf lam dia ada tiang ya, ada tiang seperti kita buat huruf alif. Jadi dia mesti kena nipis ya. Lam ni dia kena nipis. Nipis, tarik. Okey, nipis. Kemudian jangan lupa dia punya kepala. Okey. Kemudian kita tolak ke bawah sama macam tadi kan. Huruf fa tu kita nak sambung huruf ha yang berada di tengah, kita buat garisan mendata sama juga macam lam ni. Tolak ke bawah. Okey, berhenti. Berhenti. Lepas tu kemudian kita akan sambung dengan huruf apa? Kita akan sambung dengan huruf ha. Okey. Bentuk dia sama ya, bentuk dia sama. Okey, kita akan sambung. Akan ambil daripada sini, tarik ke bawah, menirus. Okey, kemudian ni macam biasa kita akan buat. Tak buat lagi sekali titik-titik supaya kamu nampak ya. Supaya kamu nampak titik-titik dia. Tolak, tolak, tolak. Separuh bulatan. Kemudian baru kita pusing, sambung dengan huruf yang seterusnya. Okey. Sekarang ni ustaz pusing. Pusing naik ya, pusing naik. Pusing naik. Okey, berhenti di separuh bulatan. Kemudian kita tarik ke bawah dan tutup. Kemudian kita akan sambung dengan huruf ba ya. Kita akan sambung dengan huruf ba. Berhenti kat situ. Berhenti ya. Kerana apa? Kerana kita nak sambung dengan huruf ba. Okey, macam mana kita nak sambung dengan huruf ba? Okey, kita dah berhenti dekat sini, kemudian kita buat huruf ba ya. Okey, kat sini ustaz buat huruf ba. Tolak ke bawah. Naikkan dia ya. Kita buat dia punya tangkai dia sikit kat sini. Okey, kepala huruf ba. Okey, kalau sambungan huruf ba yang berada di awal, kita tak boleh buat dia punya bentuk huruf ba yang macam biasa kamu buat huruf ba tunggal ya. Yang ni. Ini dia ada dia punya permulaan dia ataupun kepala huruf ba tu ya. Kalau dia bersambung berada di akhir, kita buat dia sikit je ya. Sikit je kita naikkan dia. Lepas tu kita bawa dia turun. Dan dia pusing ya, pusing ke arah. Okey, lam ha dengan ba ya. Ini adalah contoh untuk penulisan huruf ha yang berada di tengah. Okey, baik, seterusnya mari kita lihat bagaimanakah cara untuk kita menulis huruf ha yang berada di akhir ya. Yang berada di awal kita dah belajar, yang berada di tengah pun kita dah belajar, dan kemudian kita nak belajar yang berada di akhir. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ya huruf ha yang berada di akhir.
Okey, ini adalah contoh huruf H yang berada di akhir. Yang huruf ditulis condong ke kiri, ya, condong sedikit ke kiri, dan dari tengah tiang tulis satu sesiku dari bawah ke atas. Ya, dia bentuk seperti segitiga, ya. Dia nak seperti sesiku, ya. Dia tolak daripada bawah dan dia tolak ke atas. Dan kalau kita tengok di sini dia agak tergantung, ya, huruf H ataupun huruf ta marbutah yang berada di belakang ni, yang berada di akhir, dia tergantung. Dia bukan ditulis betul-betul berada di atas garisan, ya. Dia agak tergantung dan dia tinggi sikit daripada garisan, lebih kurang kat sini dia tulis dalam satu titik. Okey, kita lihat pula bagaimana daripada segi penulisan titik. Okey, kalau kamu lihat di sini dia ada buat satu garisan dan kemudian titik itu dia minta kamu tulis kalau ada titik lah, kalau perkataan yang melibatkan titik, maka kita perlu letak di atas sini, ya. Bukan kita letak dekat kawasan sini. Kalau kita letak kawasan sini dia tak cantik, ya. Dia perlu letak di atas sikit ataupun dia perlu diletak lebih tinggi sedikit, ya. Okey, baik. Okey, kalau kita lihat di sini dia ada bagi 3 contoh. 3 contoh perkataan. Jadi ustaz akan tuliskan perkataan yang ketiga, ya. Perkataan yang ketiga ni sod, ha dengan ta, ya, di mana perkataan ini dia gabungan dengan tiga huruf. Dia gabungan 3 huruf dan dia ada teknik penulisan yang bertingkat. Maksudnya huruf sa dia akan turun, kemudian dia akan sambungkan dengan huruf ha, ya, dan yang belakangnya dia akan sambungkan dengan huruf ta marbutah, ya. Dan di sini dia agak mencabar sikit dan kita akan tengok bagaimanakah cara penulisannya. Ini contoh garisan utama. Okey, ini adalah garisan utama. Huruf H ini mestilah berada di atas garisan. Dan yang ini adalah tingkat yang kedua. Ya, nampak? Ya, dia ada 2 tingkat. Ini tingkat yang pertama. Yang ini tingkat yang kedua. Kalau kamu tengok yang ini cuma ada 1 tingkat. Atas dia ni tak ada apa-apa. Ya, macam tu juga dengan tulisan Allah. Tetapi yang ini dia lebih mencabar sikit. Jadi kita buat yang ini, ya. Sod ha ta. Okey, baik. Yang pertama kita buat dulu garisan. Okey, kita buat dulu garisan. Buat garisan yang bertanda warna merah. Okey, baik. Okey, kita akan buat huruf sod dulu. Kita akan buat huruf sod, ya. Jadi kita nak pastikan huruf H ini berada di atas garisan. Jadi huruf sod ini kita perlu tulis tinggi sedikit, ya, tinggi sedikit daripada garisan utama. Contoh dekat sini ustaz buat di sini, ya. Kita mulakan di sini tinggi sikit, ya. Buat tinggi sikit. Sod, tolak, naik dan turun. Okey. Seperti kita buat huruf sod yang bersambung ataupun huruf sod yang berada di huruf sod tunggal, ya. Sama. Okey, kemudian kita turun dan kemudian kita akan berhenti di sini dulu. Berhenti dulu kat sini. Okey, kemudian ni kita akan buat ini kepala huruf sod, ya. Kepala huruf sod, dan kemudian kita akan sambung untuk apa? Untuk kita sambung badan huruf sod ataupun lengkungan huruf sod, ya. Kerana huruf sod ni dia kena ada lengkungan ataupun sambungan rumah dia. Okey, baik. Kemudian kita akan naik ke atas. Naik. Ni ustaz tunjuk bentuk teknik untuk sambungan dia. Naik ke atas, berhenti, ya, berhenti. Berhenti dan kemudian yang ini kita akan turun, ya. Kita tak boleh terus naik, dia naik sikit, kemudian kita akan turun ke bawah dengan keadaan melengkung sedikit. Melengkung sedikit. Dia tak melengkung banyak, melengkung sikit. Tengok kat situ. Okey. Nampak, ya? Boleh? Okey. Baik, kemudian kita akan sambung dengan huruf H. Kita akan sambung dengan huruf H. Huruf H ni ustaz buat warna hijau. Okey, huruf H ni kita akan ambil daripada hujung sini. Dan kita akan turunkan dia ke bawah untuk dia masuk kepada tingkat yang bawah, ya. Yang ini tingkat atas, tingkat bawah. Okey, baik. Tolak ke bawah sedikit. Okey, berhenti. Berhenti di situ dan kemudian kita akan ambil daripada hujung sini.
Tolak ke bawah. Dan Ustaz akan sambungkan dengan huruf ta yang berada di huruf ta yang berada di akhir. Okey, ini contoh. Kita tarik daripada sini. Turun. Turun. Okey, kemudian kita akan sambungkan. Yang ini kita akan sambung dan kita akan tolak sedikit ke kiri. Dan tadi dia ada bagi tahu tadi kan, dia punya nota dia tu, penerangan, kita perlu tolak sedikit ke kiri. Tolak sedikit ke kiri, naikkan. Nampak kat situ. Okey, baik. Naikkan. Kemudian dekat sini, kalau kamu lihat tadi, kalau kamu lihat tadi kat sini, dia kata dia tulis ada satu titik dekat sini, bermaksud dia punya tinggi. Tinggi dia ni, dia mesti lebih kurang dalam satu titik yang berada di atas garisan. Jadi tak apa, kita buat titik kat sini. Ustaz buat warna biru supaya kamu nampak. Okey, Ustaz buat dulu titik dia kat sini. Okey. Bermaksud apa? Bermaksud Ustaz akan buat huruf ta yang berada di akhir itu. Huruf ta yang berada di akhir itu, dia mestilah ditulis tinggi daripada garisan utama. Kita tak boleh tulis bawah ataupun sama level dengan garisan utama ni. Tak boleh. Kita kena tulis tinggi sedikit. Okey, contoh Ustaz mula daripada sini. Ustaz mula daripada sini. Okey, tolak naik atas. Kemudian pusingkan. Macam tu. Okey. Turun. Okey, ini turun sikit, naik. Kemudian pusingkan dia ke atas. Yang atas ni dia mesti dalam keadaan dia nipis. Yang bawah dia tebal, Okey. Contoh kalau ada titik, Kalau ada titik, okey, ni garisan paling tinggi, hujung sini. Kemudian kita buat titik kat sini. Macam tu. Okey, baik. Boleh? Shad bergabung dengan huruf ta marbutah, huruf shad ni kita boleh tarik dia punya janggut dia sikit. Macam tu. Okey. Huruf shad dengan huruf ta marbutah. Okey, yang ini kalau kita lihat teknik penulisan ini, kamu perlu berhati-hati kerana dia ada dua tingkat. Yang ni. Ini tingkat bawah ni tingkat 1 lah, tingkat 1. Okey, yang ini dia tingkat 2. Baik. Okey. Terusnya Ustaz nak cuba tulis perkataan yang seterusnya, Perkataan ni satu lagi Ustaz nak cuba tulis, iaitu perkataan yang kedua ni ataupun yang tengah. Yang tengah ni mim lam dengan huruf ta marbutah. Okey, kita akan tulis dulu huruf mim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, huruf mim. Okey, Ustaz akan mula di sini. Okey, huruf mim yang berada di awal kita dah belajar. Sebelum ni, video sebelum ni pun ada. Ini contoh huruf mim yang berada di awal. Kemudian kita turun membentuk untuk kita sambung, untuk kita sambungkan dengan huruf lam, untuk kita sambungkan dengan huruf lam. Okey, kita tarik daripada bawah ke atas. Tolak. Nampak, Baik. Kemudian kita tarik ke bawah. Okey, kena dekat garisan, garisan utama, nampak? Berhenti seperti kita buat huruf alif lah, seperti kita buat huruf alif, berhenti dekat tempat garisan. Okey, kalau kamu lihat di sini huruf lam itu dia seperti jatuh sikit ke bawah, kan? Dia macam lebih garisan, Jadi kat sini kita akan buat dia lebih ke bawah, Maksudnya dia akan turun sedikit ke bawah garisan sini. Ni daripada sini. Ustaz akan tolak naik atas. Ni kita tolak naik atas, condong ke kiri. Macam tu. Okey. Condong ke kiri dan kemudian seperti tadi, teknik tadi tu Ustaz akan buat titik dulu. Ustaz buat titik. Contoh kat sini, Ustaz buat titik kat sinilah. Okey, bermaksud huruf ta marbutah itu kita akan tulis dekat paras
atas titik ini, ya. Kita tak boleh tulis dekat dekat garisan tu. Nanti dia salah. Okey, kemudian Ustaz buat. Okey, tolak naik atas dan kemudian pusingkan ke atas, ke atas dan pusingkan. Gunakan hujung mata, kamu kena gunakan hujung mata pensil kamu tu supaya dia dapat yang nipis atas tu, ya. Baik. Kemudian kita boleh buat dia punya titik. Baik. Okey, ni dua contoh perkataan yang Ustaz tunjukkan dan Ustaz bagi contoh untuk kamu lihat bagaimana teknik penulisannya, ya. Jadi kalau kita sambung dengan apa-apa huruf sekalipun, ya, belakang dia ni dia tolak ke kiri, kemudian kita cuba letak dulu satu titik kat sini, macam tu, kemudian baru kita mula kat sini, tolak naik atas dan lengkungkan dia, lengkungkan atas. Okey, baik. Kemudian kita akan buat titik. Macam tu. Okey, boleh? Baik. Satu lagi perkataan yang Ustaz nak tuliskan, iaitu kita nak tulis perkataan yang terakhir, huruf H yang berada di awal, huruf H yang berada di tengah dan huruf H yang berada di akhir. Kita nak tulis sekali. Okey, Ustaz tuliskan lagi sekali supaya kamu lebih jelas dan kamu lebih faham. Kita tengok lagi sekali, ya. Baik. Okey. Huruf H yang berada di awal, ya. Ustaz tuliskan lagi sekali. Tarik ke bawah. Okey, melengkung. Okey, dan kemudian yang bawah dia ni kena tajam. Okey, mendongak ke atas. Okey, baik. Kemudian kita akan buat pusingan seperti kita buat huruf F yang berada di tengah. Okey, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Okey. Kemudian kita akan sambungkan dengan huruf apa? Kita akan sambungkan dengan huruf H yang berada di tengah. Okey, berhenti. Okey, Ustaz tukar pen warna biru. Ini tanda dia. Kita nak gunakan huruf H yang berada di tengah. Nampak beza dia kat situ, kan? Okey, baik. Dan ingat separuh bulatan, ya, separuh bulatan naik. Okey, berhenti. Tarik ke bawah dan kita sambung dengan huruf yang mendata yang seterusnya. Naik, kemudian tolak. Yang ni Ustaz ganti warna. Ustaz nak ganti warna hijau. Sebab ni huruf H yang berada di akhir. Okey, tolak, ya, tolak ke kiri. Tolak ke kiri. Okey, berhenti. Kemudian kita ambil di sini, ya, ingat ini garisan, ya, garisan, dan kita kena buat dia tinggi sedikit. Naik dan letak balik kat situ. Macam tu. Okey, ya. Baik, kemudian bila dah siap kat sini, okey, kita boleh lihat di sini huruf H yang berada di awal, ya, huruf H yang berada di tengah dan huruf H yang berada di akhir. Okey, 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Ustaz dah selesai untuk sesi penerangan, tunjuk cara penulisan huruf H yang berada di awal, huruf H yang berada di tengah dan huruf H yang berada di akhir, ya. Insya-Allah selepas ni Ustaz akan tunjukkan untuk penulisan sesi latihan. Okey. Bersedia dengan buku latihan kamu, insya-Allah. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk kepada sesi latihan. Okey, untuk latihan huruf H yang berada di awal, di tengah dan di akhir. Okey, Ustaz minta kamu buat dalam satu muka surat. Okey, kita bahagikan kepada 3 bahagian. 1, okey, 2 dan 3. Okey, yang ini yang pertama. Yang kedua, pastikan kamu buat garisan dengan baik, dengan betul di bahagian nombor 5, ya. Garisan utama adalah di bahagian nombor 5. Okey. Kat situ. Ya, baik. Kemudian
Pastikan kamu menggunakan pensel hot ya. Baik, okey. Perkataan pertama yang ustaz nak kamu buat. Okey, perkataan pertama yang ustaz nak kamu buat iaitu perkataan ha lam kaf ya. Tulis dekat sini. Ha lam kaf. Okey, lihat bagaimana ustaz tulis menggunakan pensel. Ustaz cuba rapatkan lagi. Okey. Ustaz harap nampak ya, kat situ jelas. Okey, kita buat huruf ha yang berada di awal dulu. Okey, kita ambil daripada sini turun ke bawah. Okey. Dia naik mendongak. Okey, naik mendongak dan kemudian kita akan buat pusing. Pusingan seperti huruf fa yang berada di tengah. Okey, kemudian naik. Okey, membentuk huruf lam, tarik pelan-pelan. Dan kemudian huruf kaf. Huruf kaf turun. Turun dan pusing ya. Huruf lam ni dia turun sikit bawah garisan ya. Dia turun sikit bawah garisan, naik, kemudian untuk huruf kaf. Okey, jangan lupa huruf kaf kecil. Okey, baik, ini latihan yang pertama, perkataan yang pertama. Okey. Untuk perkataan yang kedua, untuk perkataan yang kedua kita cuba buat huruf jim, ha dengan ra ya. Kamu cuba buat yang ni. Okey, ustaz cuba tuliskan dekat sini. Pertama kita buat huruf jim. Jim. Okey, kita buat kepala huruf jim, turun. Okey, turun, kemudian akan sambungkan huruf jim dengan huruf ha. Turun, ya, turun. Kemudian pusingkan membentuk huruf ha yang berada di tengah, pusing seperti kita nak bentuk separa bulatan. Turun. Naikkan sedikit dan kemudian kita akan sambung dengan huruf ra. Turun, dan huruf ra hujung dia kena ingat dia perlu dilukis. Perlu dilukis supaya dapat bentuk hujung yang bagus dan yang baik. Jim, ha, ra ya. Baik. Okey, seterusnya kita akan tengok latihan yang ketiga. Okey, untuk latihan yang ketiga, ustaz minta kamu buat yang ini. Okey. Ni dua perkataan dia. Dua huruf saja. Ha dengan ha. Boleh buat yang ini. Okey. Contoh dia. Kita buat kat sini. Tolak ke bawah. Okey, naik. Mendongak, pusingkan. Okey, kemudian kemaskan sikit. Okey, kemudian tarik ke bawah. Okey, yang ini tolak ke kiri. Tolak ke kiri sedikit ya. Tolak ke kiri sedikit. Kemudian baru kita membentuk huruf ha. Macam tu ya. Pastikan dia berada di lebih kurang dalam satu garisan kamu ni lah ya. Satu ruang kosong ni. Kalau ustaz letak titik kat sini, dia dapat nampak kat situ ya. Dia ruang kosong ni kamu mulakan dengan ruang yang bahagian nombor 4. Nombor 4 ni, garisan nombor 4 kat sini kamu buat ya. Okey, baik, ini adalah 3 perkataan yang ustaz minta kamu buat ya. Buat sampai bawah, buat sampai siap dalam satu muka surat, dan bila dah siap boleh ambil gambar ataupun scan, boleh muat naik di dalam Google Classroom ya. InsyaAllah ustaz akan nilaikan dan ustaz akan semak insyaAllah. Bagi murid-murid yang mungkin daripada sekolah lain yang menonton video pembelajaran ini, kamu boleh tanyalah ya dengan guru masing-masing bagaimanakah untuk ataupun corak latihan yang perlu kamu buat ya. Mudah-mudahan apa yang ustaz kongsikan
pada pembelajaran pagi ini sedikit sebanyak dapat membantu kamu untuk membuat latihan dan dapat menulis dengan baik ya, insya-Allah. Okey. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada pagi ini, dan Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang dapat mengikuti kelas kita pada pagi ini, pada semua ibu bapa yang membantu di rumah, dan semua guru-guru mata pelajaran HOT khususnya yang sama-sama mungkin ada yang menonton, dan kongsikan link ini kepada anak murid masing-masing. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf di atas segala kekurangan daripada segi penulisan dan penerangan saya. Dan apa yang saya harapkan, mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini sedikit sebanyak dapat membantu semua ya, insya-Allah. Okey, kita tangguhkan kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu sholihati wa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa lagi di video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.